Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabilah akan menerangkan pada anda tentang server. Okey, apa itu server? Server ialah komputer atau sistem yang menyediakan sumber, data, perkhidmatan atau program ke komputer lain yang dikenal sebagai klien melalui rangkaian. Secara teori, setiap kali komputer berkongsi sumber dengan mesin pelanggan, mereka dianggap sebagai pelayan ataupun server. Terdapat banyak jenis pelayan, termasuk pelayan web, pelayan email dan pelayan maya. Sistem individu dapat menyediakan sumber dan menggunakannya dari sistem lain pada masa yang sama. Ini bermaksud peranti boleh menjadi pelayan dan pelanggan pada masa yang sama. Server juga dapat melakukan beberapa tugas seperti fail dan server cetak yang menyimpan fail dan menerima pekerjaan cetak dari klien dan kemudian mengirimkannya ke printer yang tersambung ke jaringan. Macam mana server berfungsi? Untuk berfungsi sebagai server, sebuah peranti harus mendengar apa permintaan daripada klien pada sambungan jaringan. Fungsi ini dapat wujud sebagai bahagian dari sistem operasi sebagai aplikasi, peranan ataupun kedua-duanya. Sebagai contoh, sistem operasi Windows server Microsoft menyediakan fungsi untuk mendengar dan memberi tindak balas permintaan pelanggan. Selain itu, peranan atau perkhidmatan yang dipasang akan meningkatkan jenis permintaan pelanggan yang dapat dijawab oleh pelayan. Dalam contoh lain, pelayan web Apache memberi respon permintaan penyemat imbas internet melalui aplikasi tambahan Apache yang dipasang pada sistem operasi. Okey, anda tahu server yang kita guna sekarang ni ada banyak jenis. Yang pertama ialah server file atau bahasa Melayunya ialah pelayan fail. Pelayan fail berfungsi untuk menyimpan dan mengedarkan fail. Pengguna boleh berkongsi fail yang disimpan di pelayan. Di samping itu, menyimpan fail secara berpusat menawarkan penyelesaian sandaran atau toleransi kesalahan yang lebih mudah daripada berusaha memberikan keselamatan dan integriti untuk fail pada setiap peranti dalam organisasi. Yang kedua, pelayan cetak. Pelayan cetak membenarkan pengurusan dan pengedaran fungsi pencetakan. Daripada melampirkan pencetak ke setiap stesen kerja, pelayan cetak tunggal dapat bertindak balas terhadap permintaan percetakan dari banyak pelanggan. Pelayan cetak ini juga berfungsi dengan memberi tindak balas permintaan cetak daripada klien. Okey, yang ketiga adalah pelayan aplikasi. Pelayan aplikasi menjalankan aktiviti sebagai ganti komputer klien yang menjalankan aplikasi secara tempatan. Pelayan aplikasi sering menjalankan aplikasi intensif sumber yang dikongsi oleh sebilangan besar pengguna. Dengan berbuat demikian, setiap pelanggan mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk menjalankan aplikasi. Ini juga menghilangkan keperluan untuk memasang dan menyelenggara perisian pada banyak mesin. Okey, yang keempat, pelayan DNS iaitu Domain Name System. Ia adalah pelayan aplikasi yang memberikan resolusi nama kepada komputer pelanggan dengan menukar nama yang mudah difahami oleh manusia menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh mesin. Sistem DNS adalah pekalan data nama dan pelayan DNS yang diedarkan secara meluas yang masing-masing dapat digunakan untuk meminta nama komputer yang tidak diketahui. Apabila pelanggan-pelanggan memerlukan alamat sistem, ia akan mengirimkan permintaan DNS dengan nama sumber yang diinginkan ke pelayan DNS. Pelayan DNS bertindak balas dengan alamat IP yang diperlukan dari jadual namanya. Yang kelima, pelayan mail. Pelayan mail adalah jenis pelayan aplikasi yang sangat biasa. Pelayan email menerima email yang dihantar kepada pengguna dan menyimpannya sehingga diminta oleh pelanggan bagi pihak pengguna tersebut. Ia bersedia untuk menghantar dan menerima mesej dari setiap mesin pelanggan untuk menjalankan subsistem emailnya secara berterusan. Yang keenam, pelayan web.
Pelayan web merupakan salah satu jenis pelayan yang paling banyak terdapat di pasaran. Pelayan web adalah jenis pelayan aplikasi khas yang menghoskan program dan data yang diminta oleh pengguna di seluruh internet atau intranet. Pelayan web bertindak balas terhadap permintaan dan penyemat imbas yang berjalan di komputer klien untuk halaman web atau perkhidmatan berasaskan web lain. Pelayan web yang biasanya merangkumi pelayan web Apache dan pelayan perkhidmatan maklumat Microsoft IIS. Yang ketujuh adalah pelayan pengkalan data. Jumlah data yang digunakan oleh syarikat, pengguna dan perkhidmatan lain sangat banyak. Disebabkan itu, sebilangan besar data disimpan dalam pengkalan data. Pengkalan data perlu diakses oleh beberapa pelanggan pada satu-satu masa dan memerlukan ruang cakera dalam jumlah yang luar biasa. Kedua-dua keperluan ini sesuai untuk mencari pengkalan data sedemikian di pelayan. Pelayan pengkalan data menjalankan aplikasi pengkalan data dan memberi tindak balas banyak permintaan dari pelanggan. Aplikasi pelayan pengkalan data yang biasa termasuk Oracle, Microsoft Server, DB2 dan Informix. Yang ke-8, pelayan maya. Pelayan maya memasuki dunia server dengan cepat. Tidak seperti pelayan tradisional yang dipasang sebagai sistem operasi pada perkakasan mesin. Pelayan maya hanya wujud seperti yang ditentukan dalam perisian khusus yang disebut hypervisor. Setiap hypervisor dapat menjalankan beratus-ratus atau bahkan ribuan pelayan maya sekaligus. Yang ke-9 adalah server proxy. Server proxy bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan server. Selalunya digunakan untuk mengasingkan klien atau server untuk tujuan keselamatan. Server proxy mengambil permintaan dari klien dan meneruskan permintaan tersebut ke server atau proses lain. Server proxy menerima tindak balas dari pelayan kedua dan kemudian membalas kepada pelanggan asal seolah-olah mereka membalasnya sendiri. Dengan cara ini, pelanggan dan server yang bertindak balas tidak perlu berhubung secara langsung antara satu sama lain. Akhir sekali adalah server pemantauan dan pengurusan. Beberapa server wujud untuk memantau atau mengurus sistem dan klien lain. Terdapat banyak jenis server pemantauan. Beberapa dari mereka mendengarkan rangkaian dan menerima setiap permintaan klien dan respon pelayan. Tetapi ada yang tidak meminta atau memberi tindak balas data itu sendiri. Dengan cara ini, server pemantauan dapat memantau semua lalu lintas di rangkaian serta permintaan dan balasan klien dan server tanpa mengganggu operasi tersebut. Pelayan pemantauan akan bertindak balas terhadap permintaan seperti yang dijalankan oleh pentadbir rangkaian yang memperhatikan kesihatan rangkaian. Terdapat beberapa contoh server. Yang pertama, server Microsoft Windows yang diasaskan oleh Microsoft sendiri. Yang kedua, server Linux atau Unix. Yang ketiga, server NetWare dan akhir sekali, server cloud.